Assalamualaikum, selamat pagi. So, anda bersama saya lagi, CFBR dan juga Remizer. Kita lihat dah lama dah tak bersama. So, minggu ni kita lihat rangkuman daripada minggu lepas lagi. Okay. So, minggu lepas kalau tengok pada pasaran di US, sepanjang minggu lepas, kita lihat dari segi volume dan price, counter-counter yang menjadi sasaran banyaknya adalah dari segi kaunter-kaunter besar, di mana minggu lepas adalah data-data quarter report untuk tahun lepas keluar. So banyaknya memberi company-company besar memberi reaksi positif lah. Kalau anda lihat contohnya Tesla, kita anda lihat Tesla, anda tengok Nvidia, Apple, mostly react dengan ataupun mengeluarkan data-data yang lebih baik lah pada minggu lepas. So kita lihat dari segi volume dan juga price, antara kaunter yang jadi tumpuan minggu lepas adalah Tesla, Microsoft, Meta, Netflix, Google, dan kita tengok Nvidia dan juga Apple. So ni antara kaunter-kaunter besar pada minggu lepas. Ini di bahagian by sektor. Kalau ikut dari segi counter, kita akan nampak lebih jelas lagi counter-counter yang menjadi tumpuan pada minggu lepas. So ini jelas Tesla, Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, AMD, Meta, Netflix dan juga Google. So yang lain mostly masih biasanya market akan mengikut trend terutama company yang lebih besar. Untuk ini dari segi group, ni sektor kita tengok dari segi volume pada minggu lepas, banyaknya counter-counter kecil yang punya harga yang lebih rendah, itu akan menjadi sasaran counter. Cuma ni saya nak fokus, nanti kita akan pergi pada carta. Ini antara yang menjadi volume yang menjadi sasaran pada minggu lepas. Kalau kita tengok, okay, so kita lihat dari segi price, mostly yang punya harga yang lebih rendah menjadi sasaran untuk volume di pasar US. Okay, kita pergi pada indeks minggu lepas. Kita tengok dulu indeks di pasaran Amerika, yang mana indeks ni antara salah satu petunjuk ekonomi di US. So kita tengok dahulu indeks untuk Dow Jones minggu lepas, sepanjang 5 hari nampaknya kembali naik. Dan adakah kalau lihat di sini ada beberapa petunjuk indikator, yang mana ini adalah sebahagian daripada analisa teknikal kita panggil dari segi candlestick. Candlestick ini tak berapa best untuk kita lihat, which is spinning top, ataupun kita lihat dia tak berapa strong. Walaupun ada cubaan untuk naik pada sesi, okay, tapi dia tidak mampu bertahan, maka tutup pada paras 33,978.09. So maksudnya sini indeks masih lagi kita panggil masih lagi bertarung antara yang percaya bahawasanya indeks nak pergi lebih tinggi, dengan investor yang percaya bahawasanya kemungkinan untuk berlakunya krisis ekonomi pada tahun ini. Okay, so itu indeks Dow Jones. Ini salah satu kita panggil antara petunjuk untuk candlestick, kemungkinan untuk berlakunya reversal. So malam ni kita akan tengok lagi, especially malam ni akan satu data yang besar juga keluar, iaitu keputusan Federal Reserve. So malam ni akan keluar Federal Reserve dari segi data ekonomi, yang mana sama ada keputusan Federal Reserve ni dia nak naikkan kadar interest ataupun tidak. Kalau dia naik, fokus adalah 4.625%. So jangkaan 4.625%. Kalau sekarang berada pada paras 4.5%. So kalau hari ni Federal kata nak naik lebih tinggi, maka dia akan bagi keputusan yang lebih negatif pada market, dan kemungkinan untuk berlakunya
harga ni, indeks ni untuk kembali turun. So itu dari segi kita lihat kemungkinan-kemungkinan yang untuk berlaku pada hari ini di pasaran US. Manakala indeks S&P 500 nampak dia naik strong pada minggu lepas. Tapi sekarang ni berada dalam keadaan persimpangan. Sama ada dia mampu untuk terusjah pergi lebih jauh atau dia gagal, maka ini kita panggil sebagai dalam teknikal kita panggil kemungkinan berlakunya triple top. So triple top antara double top dengan triple top mempunyai kekuatan lebih tinggi. Kalau dia gagal untuk melepasi this one, untuk kemungkinan akan berlakunya harga indeks ni turun. So ada S&P 500 ada berlaku triple top. Dow Jones kita nampak ada test tapi dia bukan berada di top, tapi berada berdekatan dengan top. Cumanya sekarang ni dia ada satu kita panggil reversal pattern dalam candlestick, iaitu anda lihat dia punya ni kecil, dia punya badan dia kecil, cumanya dia ada panjang shadow ataupun tinggi tapi end penutup dia rendah. So maksudnya ada berlaku pertarungan yang hebat dalam indeks pada hari Jumaat yang lalu. Okay, so itu dari segi indeks. Mungkin kita lihat juga pasal kita tinjau juga pasaran komoditi. Pasaran komoditi minggu lepas kita lihat ada cubaan untuk naik tapi dia tak berjaya. So masih lagi sideways kita panggil, masih lagi dalam keadaan ranging, sama ada dia mampu bertahan atau pun terus pergi lebih tinggi. Sebab apa? Ni baru saja kalau kita lihat, kalau kita sambung dia punya pergerakan dia, kita akan nampak bahawasanya ini adalah baru permulaan untuk naik. So baru dia breakout, kita panggil baru breakout. So maksudnya komoditi, kemungkinan untuk berlaku komoditi ni harga ni naik, komoditi price ni mungkin akan tinggi. Mungkin kita akan nampak lebih jelas lagi kalau lihat pada struktur. Pada keadaan indikator yang dia buat, kita nampak kemungkinan untuk harga komoditi akan kembali untuk naik instead of turun. Kalau lihat ni, kemungkinan untuk dia test naik sekali lagi selepas dia buat breakout ni, dan chance kalau kita indikator pun dari segi MACD masih lagi bullish. Okay, dan kita tengok momentum masih lagi strong. Kita tengok stokastik ni dia berada di above 80, which is above 80 ni maksudnya dalam keadaan yang agak strong. Okay. Selain itu kita tengok juga bond di US, pasaran bond di US masih lagi masih lagi struggle, dan mungkin keputusan Federal Reserve sama ada malam ni pukul 3 pagi lebih kurang, sama ada dia akan naikkan ataupun turun, dia akan memberi impact pada bond. Kalau naik di luar jangkaan, kemungkinan untuk indeks bond ni naik, dan mungkin akan komoditi akan drop, dan juga saham pun akan drop. Kalau di bawah ataupun sama dengan expectation, forecast, kemungkinan untuk pasaran bond ni akan stagnan ataupun di sideways, dengan komoditi akan mula kembali naik, dan juga pasaran saham akan kembali menyambung rally ke paras lebih tinggi. So itu kemungkinan yang akan berlaku, kesan daripada keputusan yang akan dikeluarkan pada malam ini, sama ada Federal Reserve nak naikkan berapa banyak. Seberapa banyak itu akan memberi kesan pada pergerakan pasaran. Okay, so itu untuk pasaran US. Selain itu juga kita lihat kita punya currency. Minggu lepas banyak orang kata ringgit tengah strong, So kita lihat ringgit sekarang ni berada RM4.24. Saya jangkakan mungkin akan turun sehingga RM4.10 akan berlenggang ke sekitar ini.
Cumanya kita nak tahu kalau berlakunya Federal Reserve naikkan interest rate hari ni ke lebih tinggi daripada expectation, mungkin kita tengok USD ni akan kembali strong dan kita mungkin akan lihat ringgit ni akan sedikit lemah dan mungkin akan berlegar antara RM4.20 dengan RM4.30. Okay. So itu akan menjadi sasaran. Selain itu juga kita kena compare sama ada kita ni betul-betul strong ataupun disebabkan oleh dolar sendiri tu yang melemah. So kalau tengok pattern yang dia buat penurunan ni lihat lebih kepada dolar yang melemah. So bila dolar yang melemah, indeks dolar ni melemah daripada 114, sekarang ni berada 101 101.55 lebih kurang. So kalau indeks dolar ni Federal Reserve naik sedikit saja seperti expectation, kemungkinan untuk dolar indeks ni terus melemah dan kita akan lihat ringgit akan terus mengukuh. Apabila mengukuh lebih dalam tempoh yang pendek, ringgit mengukuh lebih strong. Ini sebenarnya dari segi kesan dia, mungkin kesan dia agak negatif, terutama pada ekspor. Pada ekspor, kita negara banyak mengeksport. So kalau ringgit kita mengukuh dalam kadar yang tinggi dalam tempoh yang pendek, ini akan membuat pendapatan terutama yang eksporter kita ni akan jatuh dan akan memberi kesan pada pendapatan syarikat-syarikat. So ini pun akan beri kesan negatif. Tapi dari segi pengguna mungkin dilihat stronger ringgit ataupun dolar melemah ni akan memberi kelebihan pada dari segi import. So import kita mampu mempunyai kuasa ringgit lebih tinggi dan mampu mengimport dengan kos yang lebih rendah. So itu dari segi import, dan juga dari segi pengguna retailer, the stronger ringgit. So duit kita ni lebih mahal dan kita mampu beli barang di US lebih banyak banding dengan RM4.40 atau RM4.70. So ini semuanya akan beri impact plus minus. Cumanya kita berada di pihak yang mana, itu yang akan menjadi penilaian berdasarkan pihak mana kita berada. Okay. So itu saja untuk hari ini. Selamat melabur. Pastikan anda melabur di tempat yang selamat, terutama institusi yang mempunyai berlesen. Kalau anda trade tempat yang tidak berlesen, anda tidak dilindungi oleh undang-undang, dan jika berlaku sebarang masalah, undang-undang tidak mampu membantu anda nanti. Okay, so itu saja untuk hari ini. Selamat melabur daripada saya, CFBR1 dan juga Remizer. Sekian dulu. Assalamualaikum.